contoh memberontak ni, katakan dua contoh, katakan kita buat demonstrasi dekat jalan ni, kita buat betul ke satu. Kedua, bagaimana pula macam demonstrasi yang berlaku di Mesir, katakan ada kami kedua-dua ni terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Okey. Demonstrasi ni kan, demonstrasi adalah satu benda yang tidak berdalil, yang tak ada dalil. Okey, adalah mungkin sebahagian ulama mengatakan dalil demonstrasi ialah hadis di mana seorang lelaki jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, beritahu pada Rasulullah yang jirannya buat jahat lah kan, jahat pada dia. Jadi Rasulullah kata apa? Kamu balik, keluarkan barang kamu ke jalan. Bila orang datang, kamu buat apa? Bila orang tanya kenapa keluarkan barang ke luar jalan kan, ke jalan. Jadi cakap kerana jiran aku jahat. Okey, jadi bila banyak tekanan kepada jiran tu, maka jiran tu kata minta maaf, masukkan balik semua barang, aku tak kacau lagi dah. Jadi adalah di kalangan ulama yang menggunakan hadis ini sebagai demonstrasi. Tetapi ini adalah satu penggunaan yang tidak tepat. Okay, dalil tu sahih, tak ada masalah. Kan, dalil tu hadisnya sahih, tapi pendalilan, cara kita menggunakan dalil tidak tepat. Okey. Pertama, kerana itu adalah berkaitan dengan jiran. Okey. Yang kedua, okey, adakah perkara ini yang kedua, kefahaman tersebut mengatakan bahawa urusan dengan jiran boleh dibawa, kalau dengan jiran pun boleh, ertinya dengan pemerintah pun boleh juga. Okey. Perkara yang kedua ni ataupun kedua, macam mana saya sebut tadi ya? Pertama itu adalah urusan kejiranan, okay. Yang kedua, nak meluaskan skop tu tidak tepat. Kenapa? Kerana terdapat hadis-hadis yang jelas berkenaan dengan pemerintah, bahawa kita tidak boleh memerangi pemerintah sekiranya pemerintah zalim. Antaranya hadis Muslim, hadis Bukhari dan lain-lain. Okay. Jadi pendalilan tak tepat, tak boleh. Okay. Jadi dengan itu kita mengatakan apa sahaja bentuk demonstrasi, okay, yang dibuat atas dasar pemerintah membuat dosa besar. Pemerintah buat dosa besar, kita adakan satu demonstrasi untuk membantah. Ini adalah di kalangan pemikiran Khawarij, bukan pemikiran Ahli Sunnah. Okay? Tidak ada di pemikiran Ahli Sunnah, tak berlaku. Kalau di kalangan para sahabat sendiri, ada tak para sahabat yang tak setuju dengan Rasulullah? Ada tak? Kita nak timbulkan benda ni, ada tak? Ada. Kenapa siapa kata tak ada? Ada. Kan tak ada. Okey. Apa kisah dia? Kisah dia ialah jumpa dah. Oh, kat sini bawah ni. Patutlah anda duk cari bahasa Arabnya. Ada muka surat 157, kita potong sekejap. Terbitan yang keempat. Tengoklah sini tadi, tapi tak nampak. Sesiapa yang melihat, contohnya, sesiapa yang melihat pada pemimpinnya sesuatu yang dia benci, hendaklah dia bersabar. Sesungguhnya sesiapa yang meninggalkan al-jamaah sebanyak satu jengkal lalu mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Okey, kemudian sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, walaupun dia memukul belakangmu dan mengambil hartamu, hendaklah kamu dengar dan taat. Ini hadis Muslim. Okey. Akan wujud pemerintah. Okey, ini saya baca hadis Muslim juga ni. Akan wujud pemerintah yang kamu ketahui kebaikan mereka dan ingkari keburukan mereka. Kan, saya kunu umara fa ta'rifun wa tunkirun. Sesiapa yang benci, okay, dia telah menjauhkan diri ataupun telah lepas tanggungjawab. Sesiapa yang mengingkari, dia telah selamat. Akan tetapi binasalah orang yang redha dan ikut. Mereka berkata, para sahabat berkata, wajarkah kami memerangi mereka? Jawab baginda, tidak, selagi mana mereka solat. Okay? Mereka solat, membenarkan solat, membina masjid, yang menggalakkan orang solat semua kan. Okay? Jadi tak boleh. Okay? Kita sambung mana tadi? Berhenti mana tadi? Jadi yang macam di Mesir tu,
Okey, di Mesir tu adakah saya kata yang berlaku di Mesir dan mana-mana, asalnya kalau kita tengok, kenapa? Kerana pemerintah buat dosa besar. Kan itu dia panggil apa? Tuduhannya. Dosa besar, zalim kan? Ambil harta rakyat apa? Dia kata apa? Adakah dia orang mengatakan Husni Mubarak keluar daripada Islam? Tak kan? Dia ambil harta, tak bagi tu, tak bagi ni, kan dia seorang kaya apa semua. Itu apa? Zalim lah tu. Kan? So, dalam hadis Nabi kata apa? Wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka. Walaupun pemerintah itu memukul belakangmu, okey, dan mengambil harta. Okey. Dengan itu, daripada membuat dosa besar, okey, pergi kepada memberontak. Okey, kalau dalam di sisi ahli sunnah, pemerintah yang buat dosa besar, kita pergi memberi nasihat, okey, secara kita panggil apa? Secara individu. Okey. Kita tidak memberontak. Tidak ada benda tu. Okey, demonstrasi adalah permulaan kepada pemberontakan. Okey, so itu tak boleh. Kemudian saya tanyakan tadi, saya timbulkan satu persoalan, pernah tak para sahabat tidak apa tadi? Tidak setuju dengan apa yang Rasulullah buat? Pernah tak? Okay, banyak jawapan tengok tadi geleng kepala kan. Saya mengatakan ya, ada. Iaitu apa? Dalam pembukaan kota Mekah. Bila Rasulullah dan para sahabat berjaya membuka kota Mekah, kan? Apa harta yang Nabi dapat tu? Okay, diberikan pada siapa? Kan? Banyak diberikan pada kabilah-kabilah yang masuk Islam. Tidak diberikan kepada siapa? Pembukaan kota Mekah, Hunain rasanya, sama ada selepas pembukaan kota Mekah ataupun pembukaan Taif gitulah. Tapi yang pentingnya selepas pembukaan kota Mekah, bila ada harta rampasan peperangan itu diberikan kepada orang yang baru masuk Islam. Tidak diberikan sedikit pun kepada Al-Ansar. Sedangkan Ansar lah, kan, penduduk Madinah lah yang telah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, kan, mereka pelihara, jaga dan sebagainya, okey. Tapi bila perang tak bagi pada dia orang walaupun sedikit. Menyebabkan ada rasa tidak puas hati di kalangan Ansar. Mengatakan apa? Rasulullah dah jumpa, nampak tak? Rasulullah telah jumpa keluarga dia dah lupa kita. Okey. Jadi ada seorang, tengok apa yang dibuat oleh Sa'ad bin siapa dia? Sa'ad bin Ubadah ataupun Ubadah bin Samit, itu salah, saya tak ingat apa namanya. Tapi seorang sahabat yang besar lah di kalangan Ansar. Dia datang berjumpa Rasulullah. Tengok itu yang dibuat. Dia datang bagi salam, jumpa Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, Ansar ataupun Nabi tanyalah bila sampai berita kabar angin tu dah sampai. Jadi Nabi pun tanya pada dia, ma balagani hadithun anil ansar atau kama qal, apakah Sa'ad, wahai Sa'ad, apa cerita ni? Kan saya dengar lah, tak tahu betul tak betul kan. Okey. Jadi Sa'ad bin Ubadah kata betul. Apa yang sampai kepada kamu wahai Rasulullah adalah benda yang betul. Okey. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya lagi, kamu macam mana? Kamu ni macam mana? Apa pendirian kamu? Apa pegangan kamu sekarang ni? Yang ada kat luar tu tak puas hati dengan Rasulullah. Kamu macam mana? Dia kata, saya ni adalah sebahagian daripada kaum saya. Maksudnya apa? Maksud dia pun tak setuju juga. Dia rasa macam dia panggil apa? Hati apa? Terguris dah. Terhiris dan sebagainya lah. Kecil hati gitu lebih kurang kan. Jadi Rasulullah pun minta supaya panggil semua Ansar masuk ke tempat di kemah ni, tidak ada orang lain kecuali Ansar sahaja. Dan Nabi pun bagi, dan seterusnya lah. Kita nak ambil bahagian di mana golongan Ansar, bila dia tak puas hati, bila mereka tidak puas hati, mereka tidak, kan, keluar depan kemah Rasulullah kan, tak puas hati, Rasulullah bagi tu kan, kenapa tak bagi kami? Tak ada, tak buat macam tu. Demonstrasi ada begitu? Tak ada. Okay. Adalah di kalangan mereka tu biasalah kan. Betul ke dia buat? Itu cakap-cakap biasa, itu tak apa. Itu benda biasa antara manusia kan. Tapi okey, kalau gitu kita kena kumpul kepada Rasulullah dan kita suarakan. Nampak tak? Okey. Jadi di situ yang berlaku ialah sama ada Rasulullah panggil ataupun Sa'ad bin Ubadah pergi, okey, berjumpa dengan, nampak tak? Satu pemerintah panggil wakil. Bila wakil bincang.
Bukannya pergi depan-depan je tak. So itu yang kita kena buat. Rasa tak setuju, pergi bagi nasihat. Dalam satu hadis pun disebutkan orang syahid yang paling tinggi darjatnya ialah yang memberi nasihat kepada pemerintah lalu dibunuh oleh pemerintah itu. Bukannya dia pergi bagi khutbah, kan, dia bagi nasihat kepada pemerintah itu. Okey. Jadi wallahu alam, berkenaan dengan pemberontakan di Timur Tengah tu, kita dah ulas sebelum ni kan, tapi secara umumnya kita ulang balik semula mengatakan kita tak setuju bahagian pemberontakan tu, dan kita tak setuju juga sebelum tu bahagian kezaliman yang dibuat. Okay, memang kalau kita tengok perbandingan kan, okay, kezaliman yang dibuat oleh pemerintah Arab kan, jauhlah daripada kezaliman yang dibuat oleh pemerintah Melayu. Tak boleh banding lah, tak boleh banding. Okay, ini disebut oleh kawan-kawan Arab kita sendiri pun. Okay, kita kalau kena tangkap, polis beritahu lagi kat keluarga kita apa jadi pada kita kan. Kat sana kena tangkap, hilang, tak tahu benda, tak tahu apa-apa langsung. Beberapa negara kat sana lah, tak ada cerita, tak ada. Nak tanya polis, tak usah harap lah. Jangan harap polis akan beritahu. Kita kalau tanya pun, dia akan beritahu, dia elok lagi, hidup lagi kan. Sekurang-kurangnya gitulah kan. Okay, kalau dia jujur, dia kata kenalah pukul sikit-sikit agaknya kan, tapi tak, jangan risau, dia okey, dia akan keluar tak lama lagi. Agaknya ada lah cerita. Ini tak ada langsung, tak ada. Okey. Jadi dengan tu kezaliman yang mereka buat memang kita tidak perakui, kita tak suka benda tu. Kita tak redha. Jangan orang faham pula, kalau tak sokong kan, tak sokong apa? Pemberontak, maka sokong pemerintah. Tak. Jangan guna kaedah siapa dia, Bush kan. Either you are with us or against us. Mana boleh kan? Dia ada pertengahan tu kan. Yang itu pun kami tak setuju, yang ni kami tak setuju. Kami duduk pertengahan. Pemerintah yang buat zalim kami tak suka. Okay. Rakyat yang memberontak kami tak suka juga. Kenapa? Bila memberontak akan menyebabkan banyak darah yang akan ditumpahkan, banyak nyawa akan menjadi korban. Ini menyalahi apa dia? Islam. Okey. Tujuan maqasid syariah yang ada pada Islam. Okey. Itulah secara umumnya kat sini. Boleh Baik, yang ketiga, iman bertambah dan berkurangan. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, banyak sebenarnya hadis-hadis yang telah pun kita uraikan dalam buku ni lah, dalam buku Akidah Islam. Okey, yang apa dia 200 soal jawab tu. Okey, banyak di situ kita dah uraikan bahawa ahli sunnah punya pandangan iman bertambah dan berkurang. Ada masa iman bertambah, ada masa iman berkurangan. Antara hadis yang jelas adalah hadis Hanzalah. Bisa dengar kot Hanzalah kan? Nafaqa Hanzalah. Hanzalah kata Hanzalah telah menjadi munafik. Jadi Rasulullah tanya, kenapa wahai Hanzalah? Apa masalahnya? Dia kata, wahai Rasulullah, kami datang duduk dekat dengan tuan, okey, dengan Rasulullah, iman kami naik. Naiklah kan? Rasulullah cakap daripada wakil Allah kan, naik iman kami. Bila kami balik, jumpa isteri, jumpa duit, emas, dinar, dirham lagi kan, jumpa apa lagi, unta dan sebagainya. Iman kami turun wahai Rasulullah kan. Saya rasa turun. Jadi saya rasa macam munafik lah. Depan Nabi baik, bila balik tu kurang. Depan Nabi baik, depan balik kurang. Entah tak? Bila kat masjid, baik kan, tak cakap apa-apa. Bila keluar, kutuk bukan main lagi. Ya betul kan? Macam mana? Jadi Rasulullah mengatakan, adakah benar kamu telah merasakan perkara itu wahai Hanzalah? Dia kata, ya wahai Rasulullah. Jadi Nabi mengatakan, sekiranya manusia, kamu semua dapat iman yang berterusan, high level kan, sentiasa tinggi levelnya ataupun parasnya, maka yang akan berlaku ialah malaikat akan turun bersalam pada kamu. Salam. Maknanya kamu semua dah jadi apa dia panggil, mentor lah pada malaikat lagi, tinggi lagi. Salam.